Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bagi mata pelajaran Matematik tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Nur Faiza. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Boleh Sean. Okey, seterusnya kita nak pergi lebih mendalam tentang plot titik dan plot batang dan daun. Okey. Kita lihat di sini. Data di bawah menunjukkan jisim dalam kilogram bagi dua kumpulan murid. Bila sebut dua kumpulan murid, bermaksud kita ada dua set data. Ya. Okey, bagaimana kita nak melukis plot batang dan daun untuk mempamerkan taburan jisim bagi dua kumpulan murid tersebut. Okey, di sini saya akan kongsikan dengan murid cara yang betul bagaimana nak melukis plot batang dan daun. Baik. Seterusnya, daripada data ini, kita ada dua jenis set data dan cara melukis adalah seperti ini. Perkara pertama, macam saya cakap, perkara pertama kita tengok mana satu nilai minimum kita. So, kita ada nilai minimum kita adalah 40 ke atas. Sebab itu, kita ada 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah rumah puluh. Okey, kita kata kita mula kumpulan A. Jadi kita ada 58. Jadi kumpulan A kita 58 akan ditulis seperti ini. Nampak tak? Seterusnya kita ada 60 pada kumpulan A. Jadi pada 6 kita akan tulis 60 seperti ini. Itu kumpulan A. Kalau kita ada kumpulan B, contoh 72. Maka dekat 7 akan tulis 2. 72 pada kumpulan B. Dan seterusnya. Jadi saya tak nak buang masa, saya minta murid saya di rumah dan mungkin Sean juga boleh mencuba untuk menulis di plot batang dan daun. Okey, cikgu saya cuba ya. Kita cuba. Okey. Okey, di sini ya. Saya cuba buat cikgu. Ya, ini maksudnya apabila diberi dua set data, kita tak perlu buat asing-asing. Kita gabungkan kedua-dua kumpulan dan kita guna seperti ini. Sekiranya ada murid yang telah selesai menjawab, boleh mengangkat mini whiteboard atau jawapan masing-masing. Wah, kita dah nampaklah Sean. Dah ada cikgu. Woi, lanju ya. Ya, alamak. Okey. Jadi kita dah dapat semua jawapan murid. Jadi kita nak tengok betul ke tidak jawapan murid di sini. Ya. Okey. Alia mungkin kena belakang sikit kot. Mungkin baru boleh nampak dengan jelas. Okey. Inilah jawapan kita, Sean, sebenarnya. Jadi daripada 4 kumpulan A, kita ada 41, 44, 45, 46, 47, 49. Cara membaca data dengan betul. Ya. Kalau kumpulan B, kalau kita nak baca ni, dia akan jadi berapa, Sean? 82. Okey, good. 82, 83, 83, 84. Ya. Kenapa daripada sini, Sean dan juga murid, kita dapat kenal pasti nilai tertinggi dan nilai terendah. Okey, murid saya semua betul, kita bagi satu stiker. Satu stiker untuk semua. Apa yang kita dapat? Berikan soalan seterusnya. Berikan komen anda berkenaan taburan jisim dua kumpulan murid ini. Murid-murid di rumah, jangan susah hati. Saya akan kongsi kaedah yang mudah bagaimana nak memberi komen atau justifikasi. Okey, langkah pertama paling mudah, cari julat. Okey, kalau kumpulan A, kita ada markah maksimum kita adalah 86. Kumpulan A. Dan markah minimum kita adalah 41. Itu cara menjawab. Okey. 86 tolak 41. Berapa kita dapat? Dan begitu juga dengan kumpulan B. Julat kita 84. Okey, 84. Baik. Nak tolak berapa, Sean? Tolak dengan nilai terendah iaitu 40. Okey, pandai. Kita tolak dengan 40. So, kita dapat julatnya adalah 44 di sini. Kalau tadi 86, kita akan tolak dengan 41, kita akan dapat 45. Kalau Sean lihat, kita ada dua nilai julat, 45 dan 44. Baik. Jadi cara nak menjawab adalah seperti ini. Sangat mudah. Jisim badan murid kumpulan A adalah lebih besar berbanding dengan jisim badan murid kumpulan B. Kerana julat kumpulan A adalah 45. Berbanding julat kumpulan B 44. Itulah cara menjawab dengan tepat. Jadi kita membezakan. Bagaimana nak membeza? Jangan susah hati.
hanya mencari nilai julat sahaja. Oh, macam tu je. Macam tu saja. Oh. Kita nampak macam panjang soalan kan? Ah. Tapi kalau kita faham, sangat mudah bagaimana kita nak menjawab. Ya. Okey, seterusnya, katalah kita ada soalan kedua. Okey. Data di bawah menunjukkan markah geografi 25 orang murid. Tapi kali ni kita nak bina 2 plot titik, Sean. Okey. Kalau tadi plot batang daun kan? Ah. Sekarang 2 plot titik. Ya. Bila plot titik, murid ingat mesti menggunakan kertas graf. Bila kertas graf, mesti guna pembaris dan skalanya mesti seragam. Itu paling penting. Okey, seterusnya saya nak mengajar dengan cara yang mudah. Bagaimana nak membina plot titik? Okey. Kalau plot titik, kita kena tentukan nilai minimum dan maksimum dulu. Ya. Kalau macam ujian bulan April, nilai minimumnya adalah 35. Ya. Nilai maksimumnya pula adalah berapa? 69. Okey. Bagi bulan Mei, nilai minimumnya adalah 39. Okey, di sini. Manakala nilai maksimum adalah 63. Kenapa kena ada nilai minimum dan maksimum? Sebab dia akan membantu kita untuk membina jadual seperti ini dengan skala yang tepat. Okey. Kalau kita tak cari nilai minimum dan maksimum, bagaimana kita nak membina skala ini? Ya, betul. Ini yang penting. Okey, tanpa buang masa, saya minta murid cuba buat plot titik pada ujian bulan April. Sean pun boleh cuba buat. Okey, Jom cikgu, Sean, saya cuba. kita sama-sama buat di studio. Okey, kita ada 35 Sean. 35. Okey, 35. So kita akan dapat satu titik pada 35, betul? Ya, betul. Kemudian 65. 65. Okey. Baik. 46. 46 di Bagaimana sini. murid nak membaca 46? 5. Kita dekat ada sini. skala. Titik yang ke mesti ada melibatkan 2 titik di sini. Ya, betul. 46. Ya. Kalau murid dah siap, murid boleh angkat. Kita mungkin lambat sikitlah. Okey. Kemudian kita ada 54. 54. Baik, Igu. Sudah? Ada yang dah siap? Wah, Tashana orang pertama yang dah siap. Wow. Ujian bulan April dan juga ujian bulan Mei. Ya. Okey, Tashana, saya nak tengok Okey, kita lihat jawapan. Ini langkah dia, murid saya. Dan kita akan dapat jawapan seperti ini pada ujian bulan April. Okey. Manakala bila ujian bulan 5, Mei, kita akan dapat jawapan seperti ini. Sama, syabas dan tahniah kepada murid-murid yang menjawab dengan tepat. Dan Tashana saya bagi 2 stiker, manakala murid lain dapat 1 stiker. Wow, tahniah. Okey. Jadi bila di sini, murid dah memahami bagaimana nak memplot titik dengan betul. Jadi seterusnya, berikan komen. Sama macam tadi, Sean. Okey. Kalau kita sebut komen atau justifikasi, cara mudah kita nak mencari nilai apa, Sean? Ya, nilai julat. Yes, pandai kita akan cari nilai julat. Nampaknya Sean pun memahami. Okey, jadi kita carilah kedua-dua nilai julat untuk ujian bulan April dan juga ujian bulan Mei. Daripada situ, cuba murid mencari nilai julat sekarang. Boleh tak murid menulis berapa julat untuk ujian bulan April dan ujian bulan Mei? Kita nak tengok murid kita pandai tak nak mencari julat dan membaca data daripada plot titik. Ada tak yang dapat menjawab? Mungkin murid di rumah juga boleh cuba menjawab. Jadi sebenarnya tajuk ni tak susah, Sean. Sekiranya murid memahami bagaimana nak plot data dengan baik, melukis dengan seragam dengan betul. Okey, kita nampak dah. Wow, kritika. April dapat julat 34, Mei 24. Murid lain dapat berapa? 39 dengan 60. Kita boleh 69 tolak dengan 35. Betul tak? Betul. Untuk ujian bulan April. Ya. Okey, kalau bulan Mei kita nak tolak berapa? Dia 63 tolak dengan 39. Ya, itu jawapan dia. Okey, mana yang lain? Okey, Alia pun dah dapat. 34 Mei 24, April Susan 34 Mei 24. Tashana pun. Jadi semua jawapan murid sama. Bagaimana nak menjawab? Okey, jadi cara menjawabnya boleh seperti ini. Serakan adalah kecil pada bulan Mei iaitu 24. Atau murid boleh jawab, serakan adalah besar pada ujian bulan April iaitu 34.
Jadi mana-mana jawapan kita terima. Hanya menggunakan nilai julat sahaja, Sean. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk soalan ini. Okey, saya rasa itu sahaja untuk slot ini, Sean. Ya. Bagaimana mencari atau membanding beza melibatkan dua set data. Ya, baiklah cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM.